Walaupun bandar itu dikatakan sebagai bandar serba lengkap, namun terdapat satu kawasan yang berbeza dengan keadaan bandar, iaitu kawasan perkampungan Setingan. Kawasan Setingan merupakan kawasan yang serba kurang dari segi persekitaran, ekonomi dan lain-lain, walaupun berada di dalam kawasan bandar tersebut. Oleh itu, kami ingin melihat ketidaksamaan wilayah di antara kedua-dua kawasan ini dari segi infrastruktur, ekonomi dan pendidikan. Jom kita saksikan apa yang telah kami perhatikan di Bandar Likas dan di Kampung Suang Parai, Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kami berada di Likas dan kami akan membuat dokumentasi berkaitan dengan kebersamaan yang memfokuskan kepada kemudahan infrastruktur. Antara kemudahan yang terdapat di Likas adalah jalan raya, sekolah, bank, klinik, Perkhidmatan bas awam dan masjid. Sekarang kita berada di perumahan Likas dan kita akan melihat susun atur, reka bentuk rumah-rumah di sini dan juga persekitarannya. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Sekarang kami berada di Likas. Seperti yang anda lihat sekarang, kami di sini dengan tujuan untuk melihat tahap ekonomi yang ada di sini dan melihat aktiviti-aktiviti ekonomi penduduk yang ada di sini. Di sini terdapat pelbagai infrastruktur yang boleh kita lihat, contohnya dobi, kedai makan dan kolej, dan di sini juga menyediakan pelbagai peluang pekerjaan untuk masyarakat di sini.
Pendidikan di Kampung Suang Parai ini lebih kepada pendidikan informal. Ini disebabkan kanak-kanak di sini rata-ratanya tiada dokumen dan menyebabkan mereka tidak boleh bersekolah di sekolah harian. Hanya segelintir sahaja yang dapat bersekolah di sekolah harian yang berdekatan seperti sekolah Ren Bakau. Oleh itu, terdapat NGO yang secara sukarela menyediakan pendidikan kepada kanak-kanak tersebut. Pendidikan asas yang diberikan ialah berasaskan 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. Lokasi pembelajaran mereka adalah di Masjid Kampung Suang Parai itu sendiri. Pembelajaran setiap hari Ahad selama 2 jam ini sangat memberi makna kepada kanak-kanak tersebut. Selain itu, terdapat NGO yang memberikan kelas mengaji secara percuma setiap hari Sabtu. Ini menunjukkan bahawa ketidaksamaan wilayah yang amat jelas di mana jika di bandar, Kota Kinabalu mempunyai infrastruktur yang lengkap. Namun di sini, alat bantuan mengajar amatlah kurang. Disebabkan itu, guru-guru hanya mengajar dengan menggunakan apa sahaja yang ada kerana tiada papan putih, marker pen, apatah lagi kerusi dan meja untuk pelajar-pelajar. Kampung Suang Parai, kebanyakan ekonomi yang mereka lakukan adalah berniaga di sisi jalan dan terdapat juga yang berniaga secara nuncitan, dan melalui nuncit itu penduduk kampung akan bekerja sebagai pekerja. Penduduk di Kampung Suang Parai kebanyakannya menceburkan diri dalam sektor yang tidak formal sebagai sumber pendapatan mereka. Sebagai contoh, kedai-kedai runcit yang berada di sekitar kampung menyediakan barangan-barangan keperluan pada harga yang murah bagi menampung sara hidup harian penduduk-penduduk di kampung tersebut. Juga keperluan bahan mentah seperti ayam, ikan, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Menurut informant yang terlibat dalam sektor tidak formal, Puan Ening yang berumur 52 tahun telah menjalankan perniagaan rotinya, berpandangan bahawa penduduk di Kampung Suang Parai lebih cenderung untuk menjalankan perniagaan sendiri disebabkan oleh faktor jarak dan kos. Jalan raya yang terdapat di Kampung Suang Parai dilihat masih di tahap yang rendah atau kurang baik. Terdapat sesetengah jalan raya tidak bertar dan masih berbatu serta berlubang menyebabkan kendaraan sukar melalui jalan raya tersebut. Sekiranya cuaca panas, kawasan jalan raya tersebut penuh dengan habuk menyebabkan kendaraan seperti motosikal sukar melalui jalan serta memotorkan kawasan perumahan yang terdapat di seiring jalan. Manakala dari segi pembinaan rumah di Kampung Suang Parai, kebanyakan rumah penduduk dibina menggunakan kayu, serta kawasan perumahan penduduk juga tidak mempunyai pagar untuk tujuan keselamatan. Keadaan sistem pemberitaan yang terdapat di Kampung Suang Parai dilihat agak kurang sistematik kerana tidak berfungsi dengan baik. Hal ini kerana kerja-kerja penyelenggaraan tidak dijalankan. Sikap penduduk kampung Sewidi yang sering membuang sampah ke dalam longkang turut menjadi punca pencemaran dan longkang menjadi termendap. Apabila hujan turun dalam kuantiti yang banyak, kejadian banjir kilat dilihat berpotensi untuk berlaku. Perhentian bas yang terdapat di Kampung Suang Parai hanya dibina menggunakan bahan binaan yang kurang kukuh. Hasil daripada penelitian pengkaji mendapati bahawa jumlah perhentian bas yang terdapat di Kampung Suang Parai masih kurang dan terdapat sebahagiannya masih dalam proses pembinaan. Perhentian bas dibina bagi memudahkan wen-wen sapu untuk mengambil penumpang dan tidak perlu masuk hingga ke hujung kampung. Kota Kinabalu atau lebih dikenali sebagai KK merupakan sebuah bandar penuh dengan pelbagai aktiviti formal, perkhidmatan, perniagaan, pelancongan dan lain-lain. Nampak menarik bukan? Namun,
Walaupun Kota Kinabalu ini sebuah bandar, terdapat juga perbezaan yang berlaku dalam bandar, yaitu ketidaksamaan wilayah dalam skop yang lebih kecil. Wujudnya satu kawasan yang dipanggil sebagai bandar dan satu lagi kawasan dipanggil setinggan. Kedua-dua wilayah ini jelasnya berbeza dari segi status. Mari kita lihat dari segi ekonomi di Bandar Likas. Ianya amat mudah mendapat pelbagai akses ekonomi seperti kedai makan, dobi, dan supermarket. Jika dibandingkan dengan keadaan Kampung Suang Parai, ekonomi mereka kebanyakannya dilakukan secara tidak formal, akses ekonomi yang jauh, dan harga yang mudah selari dengan keadaan ekonomi tempatan di sana. Manakala dari segi infrastruktur, di Bandar Likas ianya lebih teratur dan lengkap, jalan raya yang berturap, sistem perparkiran yang teratur. Berbanding dengan Kampung Suang Parai, di mana ianya mempunyai perumahan serba kekurangan, tiada jalan berturap, ketiadaan sistem perparitan, dan kemudahan keperluan yang lain. Bagi pendidikan pula, sudah semestinya penduduk Bandar Likas mengalami pendidikan secara formal berbanding Kampung Suang Parai, kerana ketiadaan dokumen. Mereka hanya mendapat pendidikan melalui badan-badan sukarelawan yang datang membantu. Oleh itu, walaupun sebuah bandar itu dikatakan sebagai bandar yang memainkan pelbagai fungsi, serba lengkap dan menjadi tumpuan orang ramai, masih juga dapat kita perhatikan wujud kelompok-kelompok yang berbeza dari segi wilayah dan status mereka. Maka adakah perkara ini akan terus berlaku? Siapa tahu.